الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. آمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا ولو شربة ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua sihat wal afiyat. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia taufik dan hidayah daripada Allah. Allah jemput kita datang ke rumahnya. Rumah Allah. Maka sepatutnya kita bersyukur di atas nikmat ini. Kerana untuk pijak rumah Allah pun dengan pilihan Allah. Sekiranya Allah tidak memilih kita untuk datang ke rumahnya, maka kita pun tidak akan dapat masuk ke rumah Allah. Maka atas pilihan Allah ini, bersyukurlah selalu. Moga-moga Allah beri taufik kepada kita istiqamah. Kerana istiqamah datang bila kita ada niat nak datang lagi. Kita niat untuk beramal lagi. Barulah kita diberi peluang oleh Allah untuk terus beramal sampai akhir hayat. Para jemaah yang saya hormati, saya nak terus sambung kitab Al-Adabul Mufrad. Tajuk yang baru Babu birril abi liwaladihi. Saya baca hadis ini dulu. Wa bihi qala haddatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus an al-Wassafi an Muharib bin Dinar عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما سماهم الله أبرارا لأنه بر الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حق أو كما قال. Hadis ini tajuknya bab mengenai bapa kena buat baik kepada anaknya. Dah lalu banyak hadis tentang anak berbakti kepada mak bapak. Sebab Imam Bukhari dia susun dulu anak-anak memang kena buat baik dengan mak bapak. Tapi selepas tu Imam Bukhari buat datang pula hadis yang mak bapak kena buat baik pada anak-anak. Maknanya tanggungjawab hidup kat dunia ni sama-sama. Macam rakyat dia kena taat pemimpin pun kena buat baik pada rakyat. Sama imam dia kena fahami makmum pun kena fahami imam. Begitulah. Kan ada hadis Nabi meringankan salat bila ada wanita yang bawa anak, orang tua yang berjemaah, maka Nabi ringkaskan salat baginda. Itu namanya ilmu. Maknanya sama-sama main peranan. Begitu juga dengan adab akhlak bapa dengan anak-anak. Jadi dalam hadis yang saya baca tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia dengan bapa dia dua sahabat. Nama penuh dia Abdullah, tapi gelema dengan Ibnu Umar. Berapa kali saya beritahu, setiap kali kita akan jumpa nama sahabat yang dihilangkan nama bapa, nama dia,
hanya letak nama bapa dia, macam Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair. Ini semua sahabat-sahabat yang depannya nama Abdullah. Depan dia memang nama dia Abdullah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi nama sahabat ni kadang-kadang dalam riwayat hadis tak disebut nama, terus Ibnu Umar. Maka kita kena tahulah Ibnu Umar tu adalah Abdullah bin Umar. Dan dia kedua-duanya adalah sahabat, maka kita kena sebut belakangnya radhiyallahu anhuma. Jadi dari nak sebut radhiyallahu anhuma pun kita kena tahulah bapa dia sahabat ke tidak. Sebab kita tak kenal sahabat, jadi kadang-kadang kita tak berhati-hati dalam bab itu. Kita kena berhati-hati sebenarnya sebab sahabat mulia di sisi Allah. Allah iktiraf iman mereka. Dalam Quran Allah sebut radhiyallahu anhum, Allah redha mereka. Maka kita ni bila jumpa nama-nama sahabat yang mana dia dengan bapa dia sahabat, kita kena sebut radhiyallahu anhuma sebagai penghormatan. Contoh macam inilah Abdullah bin Umar. Tapi kalaulah kita sangsi, tak salah kita sebut radhiyallahu anhu. Sebab kita tak pasti bapa dia sahabat ke tidak. Antara sahabat yang selalu orang silap, Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib, dia dengan bapa dia dua-dua sahabat radhiyallahu anhuma. Biasa nama ni jarang dengar, Al-Bara bin Azib. Tapi kalau belajar hadis akan dengarlah banyak kali nama ni. Dia anak beranak dua-dua sahabat. Jadi sambung dengan hadis ni, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Allah menamakan mereka dengan abraran, dengan perkataan gelaran al-abrar. Maksudnya gelaran al-abrar ni ada dalam Quran. Sayyidina Umar beritahu, kenapa Allah beritahu orang yang dalam Quran itu dengan al-abrar? Kerana Sayyidina Ibnu Umar beritahu, kerana sesungguhnya mereka berbakti kepada bapa mereka, yang ini termasuk mak, dan berbakti kepada anak-anak mereka. Maksudnya banyak kebaikan yang mereka buat, mereka dipanggil al-abrar. Ayat Quran al-abrar banyak sangat Antaranya ayat yang biasa kita dengar dalam surah Al-Imran ada ayat 153, wa tawaffana ma'al abrar, matikalah kami bersama orang al-abrar. Al-abrar tu siapa? Ibnu Umar beritahu tadi. Kita biasa dengar al-abrar. Ayat lain pula, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Surah Al-Insan ayat 5. Sesungguhnya orang al-abrar, mereka minum dalam bekas ataupun gelas yang dibuat daripada kaca. Orang ahli syurga akan minum, tapi ahli syurga tu dipanggil al-abrar. Siapa al-abrar? Banyak kali kita akan jumpa dalam Quran. Ada ayat lain, innal abrara lafi na'im, kalla inna kitabal abrar lafi 'aliyyin, wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Ni semua perkataan yang ada al-abrar. Jadi Ibnu Umar beritahu, al-abrar ialah orang yang banyak berbakti pada ibu bapa mereka dan anak-anak mereka. Tu maksud al-abrar. Ini hadis Maknanya satu orang tu kalau dia hanya berbakti, contohlah dia dengan anak-anak bagus, dia jaga anak dia semua cukup, lengkap, nafkah semua cukup, didikan cukup, tapi dia dengan mak bapak dia, dengan bapa dia, dengan mak dia ada masalah, maka dia tak layak dipanggil al-abrar. Mana bila dia tak layak panggil al-abrar, maka apa saja ayat-ayat yang tertumpu al-abrar dia tak layak dapat. Sebab al-abrar ialah ahli syurga. Jadi oleh itu ni nasihat. Kata Ibnu Umar lagi, sebagaimana bahawasanya bagi bapa kamu ke atas diri kamu ada hak, yakni anak-anak kena tunaikan hak dia sebagai anak kepada mak bapak, begitu juga kamu ada hak ke atas anak-anak kamu. Maknanya bapa kena laksanakan, mak bapak kena laksanakan hak dia sebagai ibu bapa kepada anak-anak mereka. Maka timbul persoalan, apakah hak bapa, hak ibu bapa kepada anak-anak? Maka ulama jawab dengan banyak jawapan. Antaranya ialah sebagaimana dalam kitab At-Tabarani rahmatullahi alaihi ada sebut, iaitu anak-anak ni satu orang itu berbakti kepada bapa, ibu mereka dan anak-anak mereka, dan mereka mengasihi mereka dan mencari perkara yang mereka suka.
Maksudnya kalaulah anak-anak tadi, dia kena cari apa yang mak ayah dia suka dan gembirakan mereka. Pada masa sama, dia tu juga adalah bapa kepada anaknya, dia pun kena cari benda apa yang disukai oleh anak-anak mereka. Ini dua benda yang sama. Begitu juga kata pengarang lagi, dan mereka kena berhati-hati dalam perkara yang mereka tak suka. Jangan mewujudkan perasaan dengki di kalangan mereka dengan melebihkan seorang dengan yang lain. Sama ada dia memberi ke, memuliakan ke. Jadi dalam bab itu dia kena berhati-hati. Maksudnya kalau dia anak, dia kena muliakan mak ayah dia, dua-dua kena jaga. Dia tak boleh lebih mak je ayah tinggal, tak boleh. Atau ayah je mak tinggal, tak boleh. Dua-dua kena jaga. Begitu juga kalau dia seorang bapa, dia ada anak-anak lebih daripada seorang, kena hati-hati. Hari ni orang kalau anak seorang, insya-Allah lah selamat. Bukan selamat maksudnya apa? Dia tak ada masalah untuk memberi. Anak seorang, kalau dia bagi hadiah seorang tu je dah dapat. Tak ada nak bincang. Tapi kalaulah anak dia lebih daripada 1, 2, 3, 4 dan ke atas, maka dalam bab itu dia memberi kena berhati-hati. Dulu kan ada satu hadis saya pernah baca, yang Nabi tegur sahabat tu, dia bagi anak dia seorang je, Nu'man bin Bashir, bapa dia Bashir radhiyallahu. Ni pun sama juga dua-dua sahabat. Nu'man sahabat, Bashir pun sahabat radhiyallahu anhuma. Sayyidina Bashir radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi, dia khususkan pemberian kepada Nu'man saja. Nabi tegur dia. Kenapa bagi Nu'man je sedangkan anak lain ada? Jadi maknanya sebagai peranan mak ayah dalam bab memberi kena sama rata. Tapi bab sayang, ia adalah perbuatan hati. Dia tak boleh kita nak sayang semua sama rata, susah. Tuan-tuan haji, ayah-ayah depan saya semua ada pengalaman, ada anak-anak. Nak sayang semua anak sama rata bukan senang lah. Mesti ada seorang anak tu kita akan lebih sayang daripada yang lain. Yang ni fitrah, normal. Dia bukanlah satu benda yang kita kata dia anggap hina, tak baik. Seboleh mungkin kita sayang semua anak, tapi kalau ada anak yang kita lebih sayang, tak menjadi berdosa. Selagi mana dalam bab memberi didikan, memberi sesuatu sama rata, insya-Allah selamat lagi. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, antara hak-hak, kalau hak anak-anak kepada mak bapak, itu kita semua maklum. Tapi hak mak bapak kepada anak-anak, antaranya ialah mak bapak kena ajar ilmu fardu ain kepada anak-anak. Pastikan mereka tahu hukum hakam fardu ain, khususnya solat lah. Apa ramai mak ayah mereka tak tahu, tak ajarkan anak-anak mereka tentang ilmu fardu ain. Kalau mak ayah tak ajar ilmu fardu ain, maka mak ayah tu dikira berdosa. Dosa. Tak beri ilmu fardu ain. Fardu ain ni ilmu yang wajib dipelajari. Contohnya solat. Dan juga kalau dia baca Quran, wajib ajar dia ilmu Quran. Selain daripada itu, contoh zakat tak wajib lah. Bila masa pula anak tu nak bayar zakat. Jadi benda yang wajib diajar, kita wajib ajar. Tak ajar, dosa. Dan anak itu akan tuntut dekat akhirat. Ni mak ayah aku dulu tak pernah ajar aku sikit pun ilmu fardu ain. Jadi nak cakap apa? Kalau kita tak boleh ajar, maka kita pergi hantar tempat mereka boleh belajar. Dah suruhlah, carilah orang lain boleh ajar. Masuk pondok ke, masuk tahfiz madrasah ke, atau kita hantar tok guru mana-mana boleh ajar, supaya mereka ada asas ilmu fardu ain. Dan juga selain daripada itu, wajib ajar mereka adab. Adab ilmu yang wajib diajar. Ajar kepada mereka akhlak yang mulia. Dan juga antara lagi hak ibu bapa kepada anak-anak yang wajib diberikan oleh mak bapa, adil. Sama rata. Sama ada memberi ke. Dalam kitab ni disebut sawaun kanat hibatan am hadiyatan an waqfan am tabarru'an akhar. Fa in faddala bila uzrin batala inda ba'dil ulama. Sama ada pemberian itu bentuk hibah. Hibah atau apa pula? Hibah ialah satu pemberian yang mana ada manfaat. Kita beri terus kepada orang itu, maka dah jadi milik orang itu. Itulah dia panggil hibah. Tak kira lah kita ada niat pahala ke, tak niat pahala ke, maka dipanggil hibah. Hibah ni kalau konsep sekarang ni, selalunya orang beri tanah lah kan, rumah ke, kereta ke, terang-terang depan mata kita cakap kat dia, contoh
kereta lah, saya ambil contoh kereta. Kereta ni ayah bagi kat engkau. Masih hidup lagi, ayah tu hidup, anak tu hidup. Maka terus jadi hibah dan terus tukar milik. Milik terus tukar, sebut hibah je terus tukar milik. Cuma kalau konsep tukar milik tu kena daftar lah, pergi JPJ ke apa semua. Pergi apa, tukar nama. Kalau tanah kena pergi cabat tanah. Jadi pemberian itu satu orang ayah, dia kata aku bagi tanah ni kat engkau. Terus tukar. Dia panggil hibah. Yang mana berlaku semasa hidup. Dia tak ada istilah hibah selepas mati, tak ada. Jangan kita terkeliru dengan satu perkataan yang kata-kata aku bagi anak aku tanah ni nanti aku mati. Itu bukan hibah. Itu bukan hibah. Dan wasiat pun bukan juga. Wasiat ialah memberi sesuatu sesudah mati kepada bukan ahli waris. Itu dia panggil wasiat. Contoh kita ada anak angkat. Dia tak layak dapat harta waris, tapi kita beri sebagai wasiat. Boleh. Tetapi kalau satu orang bagi, dia kata aku nak bagi harta ni, tapi berlaku dia selepas meninggal dunia, maka tak dia panggil hibah. Bila contohlah dia dah buat wasiat ke, dia tak kira dia buat perjanjian ke dengan mana-mana lah, dengan Majlis Agama Islam Selangor ke, ataupun dengan apa lagi, ada satu tu yang kalau nak buat sesuatu peguam ke mana tahu, dia buat perjanjian kata aku ni lepas mati harta aku ni nak diberi pada anak si fulan. Contoh matinya dia, maka contohlah peguam ke, kalau macam Majlis Agama Islam Selangor saya faham sikit lah. Majlis Agama Islam Selangor akan panggil semua anak-anak si mati tadi, beritahu ayah dia dulu pernah datang sini buat perjanjian kata harta ayah ni akan bagi pada si fulan ini. Korang semua setuju ke tidak? Kalau ada seorang saja tak setuju, automatik dia jadi faraid. Terus faraid. Itu sebab saya kata tak jadi hibah. Hibah ni bila kita bagi terang-terang depan dia, aku bagi kat engkau, dia terus terima milik. Selesai. Bagi tanah masa tu juga bagi. Itu hibah. Lafaz hibah tu kena betul datang kalau memberi. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dia ada satu lagi sedekah. Sedekah ini ialah memberi kerana niat pahala lah. Tak kira lah memberi itu besar ke kecil ke, kita niat beri itu sekadar nak memuliakan orang kita bagi ke, ataupun tak ada niat saja-saja nak bagi, tapi niat kerana nak dapat pahala, maka dia jadi sedekah. Hadiah pula berbeza dari segi memberi kerana kita anggap memuliakan orang depan kita tu ke, ataupun kerana sayangkan dia, maka dia jadi hadiah. Bahasa Melayu sebut hadiah, bahasa Arab sebut hadiyah. Sabdu di atas ya, hadiyah. Jadi oleh itu memberi hadiah ataupun hadiah lah kita sebut. Kalau memberi itu tujuan untuk menghormati orang tadi. Contoh saya bagi kat Tuan Haji depan saya, ambil lah ni sebagai saya hadiah kat Tuan Haji. Maka kalau tujuan untuk menghormati, dia jadilah hadiah. Dan hadiah ni biasanya orang diberi daripada orang bawahan kepada orang atasan. Orang yang lebih rendah kedudukannya kepada orang yang lebih mulia. Itu yang biasa, tapi tak salah juga. Macam contoh mak ayah bagi hadiah pada anak, tak salah, benda itu biasa. Jadi hadiah ni sama ada diberi kerana menghormati orang tadi ataupun kerana sayang. Dua-dua berlaku. Dan selain daripada itu ialah kalau beri tak ada niat apa-apa, niat tak ada niat nak dapat pahala ke apa, maka dia hanya akan jadi nama beri. Beri saja, atiyah dalam bahasa Arab. Ataupun dia panggil nihlah. Maksudnya memberi tak ada niat pahala. Bagi saja. Saya ada pen, saya bagi kat seorang bagi pen. Dah, ambillah kau. Ambil pen ni, saya tak nak dah pen ni. Maka tu tak nama sedekah pun tidak, hadiah pun tidak, hibah pun tidak, dipanggil atiyah, beri saja. Jadi boleh faham konsep bahasa Arab dia memang ada istilah-istilah dia. Sebab dia kena tengok bagi tu sebab dapat pahala ke tidak. Kalau bagi sebab kita aku bagi ni sedekah, maka dapatlah pahala. Begitulah kupasan yang dibuat oleh ulama. Namun begitu, kalau bolehlah kita kalau nak memberi, kita cuba elak guna perkataan sedekah. Lagi-lagi kalau kita beri itu bukan pada orang miskin, kita bagi orang biasa. Contohlah tiba sama-sama kawan-kawan nak bagi, kita elak guna perkataan sedekah, kita sebut hadiah. Kita sebut hadiah. Saya hadiahkan ni. Walaupun benda kecil je kita bagi. Pen, macam contoh pen tadi dia kata, saya hadiah kat tuan, ambil lah. Jangan guna perkataan sedekah. Kadang-kadang sebab penerima ni
Dia rasa macam hina sangat kalau aku ni terima sedekah. Maka sebab tu kita kena berhati-hati dalam bab tu. Kalau kita cakap hadiah, okey hadiah tak apa. Walaupun hadiah tu dah second hand pun, dah diguna pakai. Tapi sebab kita betul cakap, dia tak ada masalah. Tapi kalau kita cakap sedekah, awak saya sedekah ke awak, dia macam sedekah. Dia rasa macam hina sangat dia ni. Jadi perkataan tu kita tukar. Lainlah kalau kita bagi secara umum. Kita jumpa mana-mana orang minta sedekah, kita pun bagi. Itu tak ada masalah lah. Kemudian para jemaah yang saya hormati juga, ada kupasan oleh ulama Al-Hafiz Ibn Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Tuhfatul Mawdud. Ayat Quran Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bahan bakaran api neraka adalah manusia dan batu-batu. Ulama yakni Al-Hafiz Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, beliau menceritakan dalam tafsiran ayat ini, dia kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beritahu apa maksud ayat ini, selamatkan keluarga daripada api neraka. Maksudnya ialah ajarkan mereka ilmu dan ajarkan adab. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, suruhlah mereka taat Allah dan ajarlah mereka perkara yang baik. Bila ajar ni maksudnya bukan hanya kita tulis ke whiteboard ajar, ni tulis, baca buku. Ajar ini juga adalah mencontohi. Anak tu tiru apa yang mak ayah dia buat. Kita tunjuk akhlak apa yang patut buat. Sekarang ni masalahnya apa dia? Contoh macam sekarang ni, ramai orang bila naik kereta dia tak boleh kawal emosi. Naik motor tak boleh kawal emosi. Betul tak cakap saya? Hari-hari ada orang bergaduh atas jalan raya. Kalau dia tak bergaduh pun, dia dalam kereta tu dia maki hamun. Dia tak keluar pun, tapi mulut tu. Dia lupa yang sebelah dia kadang-kadang ada anak isteri dia. Anak ni dia copy paste, tiru. Kalau ayah dia cukup cakap celupa, cakap bukan-bukan, maki hamun. Anak dia kata, oh rupanya kalau ada orang cari gaduh kat jalan, kena maki orang tu. Contoh dia dengar ayah dia cakap, bodoh betul orang ni. Oh maknanya kena cakap bodoh. Jadi benda tu spontan kita ajar adab kepada anak kita. Yang tu kita tak sedar. Sebab tu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih suruh mereka suruh taat Allah. Yang kedua, ajarkan mereka benda yang baik. Ajar tak mesti cakap dengan lidah, tunjuk akhlak. Ada 20 saat lagi. Dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya daripada datuknya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih, Nabi SAW ada bersabda, hadisnya berbunyi, kita dengar lepas azan. Bagi azan dulu
Sebelum saya sambung hadis ni, sebagai ulangan yang saya pernah sebut sebelum ni, sunnah untuk doa lepas azan adalah selawat dahulu. Habis saja azan, selawat. Sebab tu hadis sahih lagi, hadis riwayat Imam Bukhari. Selepas habis azan, selawat kepada Nabi, summa sallu alayya, kata Nabi. Kemudian selepas sallu alayya baru doa untuk Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampai habis. Ini sunnah yang betul. Ramai kita buat silap, lepas habis azan terus sambung doa lepas azan. Itu bertentangan dengan sunnah ya. Jadi sunnah yang betul, habis azan selawat dulu sekurang-kurangnya sekali dan sambung doa yang biasa kita baca itulah. Barulah kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah yang Nabi beritahu dalam hadis. Baik, sambung hadis itu sikit lagi. Hadis tadi riwayat daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-salati li sab'in." Suruhlah anak-anak kamu dirikan salat ketika umur mereka 7 tahun. Anak umur 7 tahun suruh dah salat, tak kira lelaki perempuan, dah suruh dia ajar salat. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Dan rotanilah, pukullah mereka ketika mana umur 10 tahun kalau mereka tinggalkan salat. Dah umur 10 tahun, kalau tiba-tiba kita tanya tak salat lagi, rotanlah mereka. Tapi rotan bukanlah rotan panah barat, bukan rotan orang kata apa, naik angin. Rotan sekadar mendidik, beritahu dia salah tinggalkan salat tu. Bukan salah tinggalkan salat, salah lewatkan salat. Baru dia tahu rupanya salah. Tapi kalau kita buat tak tahu, maka anak akan buat tak tahulah dengan salat. Hari ni ramai mak bapak lebih pentingkan. Contoh kalau macam mana pelajaran, kalau anak dia fail periksa, punyalah mengamuk mak ayah dia. Tapi kalau salat buat tak tahu je, terbalik. Habis rosak umat, rosak manusia sebenarnya. Pentingkan solat, automatik dia akan jaga pelajaran. Sebab disiplin manusia tu bila dia berurusan dengan Allah yang tak nampak. Dia tak nampak Allah tapi dia boleh jaga disiplin, jaga solat. Maka automatik dengan manusia dia nampak, dia akan jaga disiplin. Tapi kalau kita sibuk dengan benda yang nampak, jaga penting, jaga pelajaran apa semua, nanti kalau kau belajar malas nak kerja apa, maka automatik dia akan buat tak tahu je, sebab benda yang tak nampak. Nanti dia akan bila solat dia pun akan tinggalkan. Nauzubillah min zalik. Ini semua ada kan? Jadi sebab tu Nabi ajar, kata kalau tak salat, rotan. Tapi rotan bukan nak mencederakan. Rotan nak bagi mereka faham, penting jaga salat. Kemudian Nabi beritahu lagi, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Pisahkan tempat tidur mereka antara anak lelaki dan anak perempuan. Bila umur mereka dah naik, jangan tidur dekat-dekat lagi. Tidur lain-lain, walaupun adik-beradik. Pisahkan tempat tidur. Melainkan kalau rumah tu tak ada bilik, satu bilik je ada, apakan daya, maka asingkanlah yang anak lelaki tidur di luar, anak perempuan tidur di dalam. Penting sangat jaga ni. Berapa banyak kes telah berlaku kan. Kita jangan anggap benda ni kecil. Nabi beritahu semua ada sebab. Kenapa kena asingkan anak lelaki, anak perempuan? Walaupun dia anak kita. Walaupun kita kenal anak kita, tapi kita tak kenal syaitan. Kita kenal anak kita, tapi kita tak kenal syaitan. Maka syaitan yang ada di mana-mana sahaja. Dan Nabi beritahu ini adalah satu adab ataupun ilmu yang mak ayah kena beri kepada anak-anak mereka. Kemudian saya nak sambung lagi. Ada satu hadis riwayat daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahmatullahi alaih. Nabi beritahu, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah wa laqinuhum indal mauti la ilaha illallah." Mulakan untuk anak-anak kamu perkataan yang pertama dengan ucapan la ilaha illallah. Anak kita, cucu kita selalu bisik kat telinga dia, la ilaha illallah. Ulang perkataan ni, nampak macam remehnya, apa sangatlah illallah. Mulakan kalimah yang dibiasa telinga anak-anak dan cucu kita dengar, kalimah la ilaha illallah. Bukan cakap dengan lantang, bukan. Sekadar sahaja, la ilaha illallah. Bisikkan anak tu, cucu kita, la ilaha illallah. Sebab dia beritahu dalam hadis. Dan kita talqinkan kalimah ini juga kepada orang nak nazak, nak meninggal dunia. Bila orang tu nazak, dah nak mati dah. Nak mati dah. Nak tercabut nyawanya. Kita tengok rupa dia, kita tahu dia nak meninggal lah. Maka cepat-cepat pergi ke telinga dia, sebut kalimah la ilaha illallah. Ucapan dia macam mana? Disebut dalam kitab dengan sekadar sahaja. Bahasa kita tu, suara kita rendah. La ilaha illallah. Dia dengar, kemudian kita tengok gerakan lidah dia. Kalau lidah dia bergerak-gerak naik ke atas, kita percayalah dia sudah ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab untuk sebut kalimah Allah,
lidah mesti naik ke atas. Siapa boleh sebut kalimah Allah tanpa lidah naik ke atas? Sila buat. Tak ada orang boleh buat. Allah, Allah tu tinggi, lidah pun naik tinggi. Allah. Sebab tu bila talqin kita tengok orang tertengah nazak, dia sebut la ilaha naik lidah. Yakinlah dia salah sebut nama Allah. Mereka kita serah kepada Allah. Moga-moga dia mati husnul khatimah. Jadi oleh itu para jemaah yang mati, hidup pun kita kena ajar kalimah la ilaha illallah, mati pun nak ajar kalimah la ilaha illallah. Sebab hidup kita mula dengan Allah, mati pun dengan Allah. Kemudian para jemaah yang hormati, ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ayyub bin Musa Al-Qurashi daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma nahada walidan waladan afdala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian yang lebih afdal daripada seorang ayah kepada anaknya melainkan adab yang baik. Maknanya dalam banyak-banyak hadiah kita patut bagi ke anak kita ialah adab sebenarnya. Apa guna bagi hadiah banyak-banyak ke anak kita, kereta, motor, hadiah macam-macam sebi-sebi hadiah dapat, tapi anak tu buruk akhlaknya. Puncanya sebab mak ayah tak ajar adab. Lainlah kalau kita dah ajar tapi anak tu yang berubah, itu kita dah berlepas tangan di akhirat kelak. Ada hadis lagi daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam kitab Mu'jam At-Tabarani. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyu'addiba ahadukum waladahu khairul lahu min ay yatasaddaqa kulla yawmin bi nisfi sa'in 'alal masakin. Sesungguhnya seorang kamu mengajarkan anaknya dengan adab, itu lebih baik daripada dia bersedekah setiap hari separuh gantang kepada orang miskin. Separuh gantang bukan satu cupak. Separuh gantang ni, satu gantang ada 4 cupak. Kiraan cupak pula kena ingat balik Lebih kurang dalam, kalau satu gantang ni saya tak ingat berapa kiraan dia, tapi banyak lah. Satu orang yang sedekah separuh gantang setiap hari, hebat lah tu, buat banyak. Tapi satu ayah ajar anak dia adab, itu lebih baik daripada sedekah banyak-banyak tadi. Moga-moga kita semua jagalah adab. Dan antara lagi ada seorang sahabat pernah tanya pada Nabi, saya terus baca terjemahnya daripada Sayyidina Abbas. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tahu hak anak-anak pada mak bapak, tahu apa yang anak-anak perlu buat, tapi hak mak bapak pada anak-anak apa dia? Maka jawab Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu beri nama yang baik dan kamu ajar mereka adab yang baik. Nama pun kena bagi baik-baik. Itu pemberian satu orang ayah kepada anak. Jangan bagi nama pelik-pelik, jangan bagi nama tak ada makna. Bagilah nama yang indah-indah, yang ada, sama ada nama sahabat ke, nama ulama ke, nama apa, tabi'in kan, siapa-siapa yang kita rasa sesuai, bagilah pada anak-anak kita. Moga-moga mereka jadilah seperti ulama. Dan bagus juga kalau kita minum air zam-zam, kita niat nak jadi seperti ulama. Air zam-zam ada ulama tu dia doa, ya Allah jadikanlah aku seperti Imam Bukhari, ya Allah kau jadilah aku seperti Imam Muslim. Ada, boleh tak salah kita baca doa tu. Minum air zam-zam kan Allah akan tunaikan mengikut hajat kita. Jadi itulah hadis yang berkaitan tentang satu orang adab daripada satu ibu bapa kepada anak-anaknya. Moga-moga kita sampaikan hadis ni kepada seluruh manusia, seluruh umat. Maka moga-moga mereka dapat amal. Kerana semua hadis yang saya baca ini bukan hanya kita dengar, kita kena sampaikan dan amalkan dalam kehidupan kita. Sebab semua depan saya ni semua mak bapak. Boleh kata mak bapak lah. Mungkin ada sebahagian saya dah jadi, depan saya ni semua dah jadi datuk. Maka oleh itu amalkan apa yang disampaikan dalam hadis ni. Moga-moga kita dapat bersama dengan Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.